Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, setelah bercuti seminggu, hari ini saya nak sambung lagi dengan tajuk pembakaran iaitu subunit 7.2 iaitu pembakaran. Masih lagi di bawah tajuk udara. Okey, kemudian kita nak masuk pembakaran. Apa di pembakaran? Pembakaran adalah tindak balas yang berlaku apabila satu bahan api dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan cahaya. Okey, yang daripada maksud tu kita tahu bahawa pembakaran ni, nak berlaku pembakaran ni mesti ada oksigen ataupun mesti ada udara lah. Mesti ada oksigen. Okey, kemudian kita tengok pula apa dia 3 keperluan pembakaran. 3 keperluan pembakaran ni oksigen, haba dan bahan api. Okey. Okey, maknanya untuk contohlah kita nak hidupkan api kan, untuk buat pembakaran, mesti ada 3 bahan ni. Kalau salah satu kurang, ada oksigen, ada haba tapi tak ada api, tak ada bahan api, tak boleh juga berlaku contohnya ada oksigen, ada bahan api, tak ada haba, tempat yang terlalu sejuk contoh kan, pun tak boleh berlaku pembakaran lah. Okey, so maksudnya pembakaran ni mesti ada 3 syarat oksigen, haba dan bahan api. Okey, contohnya boleh tak berlaku pembakaran kawasan yang tak ada oksigen, contohnya di angkasa lepas. Okey, contohnya di bulan kan. Contohnya di mana tempat yang tak ada oksigen, outer space sana oksigen pun tak ada kan, kena naik outer space sana, kena pakai apa, kena ada oksigen, tangki oksigen kan, kena bawa bekalan oksigen. Tak boleh kan, mesti tak boleh. Maknanya pembakaran di angkasa lepas, di outer space sana, tak boleh berlaku. Sebab apa? Sebab tak ada oksigen. Okey, sebab tu kalau kita tengok kalau berlakunya kebakaran, kalau angin yang kuat, pembakaran, kemudian api lebih cepat marak sebab banyaknya oksigen. Okey, kemudian kita tengok ini antara pembahasan fisik kerja dalam pembuatan alat pemadam api lah. Okey, alat pemadam api adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. Okey, kat sekolah kita pun banyak, dekat rumah pun mungkin ada satu lah at least kan. Alat pemadam api ini mengandungi bahan yang berbeza dan digunakan mengikut punca kebakaran yang sesuai selalu digunakan. Okey, ini contohnya alat pemadam api yang digunakan air, serbuk kering dia digunakan bahan yang contohnya kayu, kain, kertas, ada daun, sampah sarap, boleh gunakan air ataupun serbuk kering tadi. Air ni kita tak boleh juga untuk kita guna sembarangan, tengok apa jenis punca kebakaran tu dulu. Kalau alat pemadam api yang digunakan busa, serbuk kering, karbon dioksida. Karbon dioksida ni adalah salah satu contoh gas yang mempunyai kebolehan untuk memadamkan api. Ada lawan, kalau oksigen dia menghidupkan api, kalau karbon dioksida tadi ni dia memadamkan api. Okey, daripada cecair, minyak, gas, gasolin, tiner, wanis, ini semua bahan-bahan yang mudah terbakar. So boleh gunakan serbuk kering ataupun karbon dioksida. Tengok kalau macam serbuk kering yang ketiga tu kan, untuk gas seperti propana, asetilena, metana, metana apa semua kan, itu semua digunakan untuk padam lah. Tak boleh gunakan air kalau berpunca daripada gas, daripada bahan-bahan mudah terbakar, daripada gas yang mudah terbakar. Tak boleh guna air, nanti dia lagi marak. Jangan berani-berani, nanti dia akan lagi besar. Kecuali kalau air yang banyak lah. Kalau bomba tu dia air yang banyak. Kalau kita contohnya kebakaran kecil lah di dapur contohnya kan, contohnya memasak, nak menggoreng tapi kita lupa nak tutup api, dah api tu marak menyala kan, dia bakar minyak tadi tu, daripada minyak gorengan tadi tu boleh menerbitkan api. Kemudian jangan simbah air, ambil tuala kering, you basahkan dengan air, kemudian kita perah, jangan ada air yang banyak. Awak ambil, awak letak atas api tu.
InsyaAllah dia akan terpadam. Jangan letak air. Kalau berpunca daripada gas apa kita punya memasak, gas memasak tadi kan, jangan letak, jangan ambil air, simbah air, jangan. Dia makin besar lagi api dia nanti. Okey? Itu sebab tu digalakkan setiap satu rumah mesti ada apa orang kata pemadam api ni lah. Sebab air ni tak boleh gunakan untuk sembarangan lah. Kalau especially yang dekat dapur tu, biasanya kita kebakaran api disebabkan oleh dapur gas memasak tu, jangan gunakan air. Kalau gunakan air pun guna tuala basah tadi saya cakap tadi. Okey. Kemudian inilah teknik membakar, teknik pemadaman api mengikut prinsip kebakaran pempasahan. Air atau ejen penyejuk digunakan kerana muatan haba tentunya tinggi. Kuantiti haba yang besar dapat diserap pada masa yang singkat untuk memadamkan api. Air salah satu cara lah. Tapi kecuali bahan-bahan tadi tu lah, bahan-bahan yang gas tadi tu, gas memasak. Pendinginan. Mendinginkan pembukaan bahan yang terbakar dengan menyemburkan air atau lapisan karbon dioksida. Okey, dia sembuh kat situ. Ini serbuk karbon dioksida ni lah. Rupanya karbon dioksida tadi dia berpotensi ataupun punya kebolehan untuk memadamkan api. Sebab tu bila tengok gas memadam api tu, dia akan tulis carbon dioxide. Dalam tu maknanya ada carbon dioxide, sebab carbon dioxide tadi tu boleh memadamkan api. Boleh guna juga selimut air, pasir, debu, tanah. Dekat dalam makmal semua ada ni. Ada selimut, ada pasir, semua ada untuk memadamkan kebakaran yang kecil lah. Okey. Okey. Sikap berjaga-jaga dalam mengelakkan kebakaran. Mesti sentiasa alert lah. Pastikan puntung rokok telah terpadam, simpan, mancis ataupun alat beruang terbakar di tempat yang selamat. Jika ada kebocoran gas, buka tingkap. Ada kebocoran gas, buka tingkap. Kerana bau gas kita boleh tahu kan macam mana bau dia kan. Buka tingkap, matikan bekalan gas, cari dekat mana dia punya punca tu, terus matikan. Buka apa orang kata, buka tingkap apa semua. Buka tingkap supaya gas tu boleh keluar lah. Jangan terpukul dalam rumah. Okey. Jangan buka suis dulu semasa tu. Semasa rumah kita tengah penuh dengan gas. Dengan bau yang gas tu, make sure tu buka dulu. Apa orang kata, pintu seluas-luasnya, tingkap seluas-luasnya untuk membenarkan gas tadi keluar daripada rumah kita. Okey. Jangan buka api, jangan buka suis elektrik dulu sebab ia boleh menyebabkan spark, iaitu percikan api dan boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Memanglah kalau ada yang saya pernah tahun lepas pada bulan Oktober, saya cakap tragedi Oktober, saya pernah mengalami kebakaran. Agak, kalau tak dapat mujur lah, saya belum pergi sekolah lagi masa tu. Alhamdulillah dapat diselamatkan lah. Bilik satu rumah juga terkesan dengan ni. Memang trauma, memang sangat trauma, walaupun alhamdulillah tak ada kehilangan nyawa. Tapi bila teringat-ingat balik, api yang sangat cepat merebak, menyebabkan saya trauma 2-3 bulan juga tak boleh bawa asap, tak boleh tengok api. Kita rasa trauma, tak boleh tengok api pun macam mana tak boleh tengok api, kena masak hari-hari kan. Jadi adalah trauma dekat situ. Jadi kena berhati-hati sangat, especially charger telefon, suis-suis, kena tengok selalu dapur. Kalau mak-mak selalu tengok dapur memasak, alert, hidung kita sentiasa alert dengan bau-bau asap. Jangan itu jiran sebelah bakar ke apa kan. Tak boleh, mesti nak pergi jengah kat dapur ataupun mana-mana dekat bilik kita lah, untuk kita pastikan mana datangnya bau asap tadi. Jangan kita ambil langkah. Lepas tu nak keluar, make sure suis ditutup, apa semua kan. Suis ditutup, api air semua tutup. Tengok dekat dapur tu ada tak suis masak nasi. Kadang-kadang kita masak nasi, kita lupa nak tutup kan. Memang kalau dah berlaku tu memang trauma sangat. Okey.
Okey. Saya nak tunjukkan satu video lagi, nanti dulu iaitu peratus oksigen dalam udara, okey. Dan beberapa eksperimen yang untuk menunjukkan oksigen diperlukan semasa pembakaran.